kertas satu ada yang dua-dua kertas kamu tulis jawapan pada kertas soalannya kan? Okey, boleh nampak paparan cikgu ni. Ini adalah senarai rumus yang akan kamu guna dalam SPM. Satu saja. Tidak sama seperti tahun-tahun lepas. Dia ada 3 muka surat. Tapi kamu ada satu muka surat saja, 24 rumus yang merangkumi semua yang sepatutnya kamu boleh rujuk. Dia tak semua topik tapi daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 inilah rumus yang akan kamu guna. So biasakan, kalau kita tengok dekat sini, yang pertama ni adalah rumus persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik yang kamu boleh guna untuk selesaikan persamaan kuadratik 1, boleh guna untuk selesaikan persamaan serentak, sistem kesamaan tu. Okey. Yang 2 ni, ini log. Okey, log saja yang diberi Indeks tidak diberi sudah. Ini pun yang menukarkan asas log. Okey. Yang tambah, tolak dan pindah kuasa itu tidak diberi sudah. So itu memang basic lah. Kamu boleh jawab, kamu boleh nampak macam mana. Indeks pun tidak diberi sudah. Sebelum ni indeks diberi Okey, 3, 4, 5, 6 ni adalah janjang. Janjang aritmetik kalau ada D. Ini untuk sebutan ke N, ini untuk hasil tambah sebutan N sebutan pertama. Ini kalau ada D maksudnya apa kelas? Maksudnya kalau ada D, kalau ada D, ini adalah janjang aritmetik. Ingat jad. Kalau ada R, ini ada R. R ni adalah jaguar. Sebab apa dipanggil jaguar? Sebab janjang geometri. G-nya kena besar. Jaguar. Okey. Boleh Sebab janjang geometri dia ada R. Kalau janjang aritmetik dia ada D. Jaguar. Okey. Yang ni adalah kebarangkalian. Bukan kebarangkalian, taburan normal. Yang Z-score. Ini adalah taburan binomial. Yang ada P, Q, R. Ini binomial. Okey. Yang 11 ni dan 12 ni adalah index number. Okey. Kiko ataupun kita boleh ganti Q ni menjadi Pipo. Yang ni adalah EWV. Okey, dari 13 sampailah ke 24 ni sebenarnya adalah apa ni? Trigonometry. Trigonometry. Okey. Tapi yang dari 22 sampai 24 ni adalah penyelesaian segitiga. Okey, melibatkan trigonometry juga. Tri kan? Okey. Yang ke-24 ni kita boleh guna untuk sukatan membulat setengah A, B, sin, C. Okey, yang mana A, B-nya adalah jejari. Okey, ataupun dua sisi yang sama nilai. Okey Yang lain tak diberi. Ini saja yang diberi. Jadi kena biasakan macam mana nak buat. Macam mana nak guna. Okey, so bahagian A. Soalan ni dia ada soalan kertas 1 dia ada 2 bahagian bahagian A dengan bahagian B. So kena jawab semua soalan bahagian A dan kena pilih satu kalau tak silap soalan bahagian B. Cuba tak ingat juga. Nanti kita tengok. Okey, dekat belakang sekali. Tengok kat sini daripada 80 markah semua sekali Okay, so kena pilih this one 16. So pilih 2 soalan daripada bahagian B. Is it? Nanti cikgu salah
Kena marah, kena kecam pula. Okay, dua soalan daripada bahagian B. Ini adalah format SPM ya. Cikgu dah bagi tahu ke hari tu? Cikgu tak ingat lah cikgu dah bagi tahu ataupun belum. Okay, tak apa. Biasalah kalau orang dah tua kan. Okay. Soalan 1. Ini adalah soalan fungsi. Macam ni kita nak jawab soalan fungsi. Ada satu menunjukkan set A dipetakan kepada set B di bawah fungsi F, manakala fungsi G memetakan set B kepada set A. Diberi fungsi Fx sama dengan 8x tolak 1 per x. Okey. Soalan. Kalau kita tengok daripada sini kan, G ni patah balik kan. Maksudnya G ni adalah sama dengan fungsi songsang bagi F. Kita dah ada F. Kita ada F. Okay. Kita ada Fx sama dengan 8x tolak 1 per x. Jadi G tu sebenarnya adalah F songsang bagi x sebab dia patah balik dari set B ke set A. Cari image dalam set B. Okay. Jika objek dalam set A adalah 2 di bawah fungsi F. Okay. So, ingat lagi tak di sebelah mana do, sebelah mana jig, kalau fungsi dia ada macam tu kan. Do adalah sebelah kiri, jig adalah sebelah kanan. So apa tu do? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak yang ni? Ingat. Apa tu D? Do main dengan objek. Okay, good. Apa G? Apa ni? Ini apa? Julat. J apa J? Julat. I? Image. Image. Okay. Kedominan. Okay, good. Yang mana satu yang kita kena ada letak braces tu? Mana satu antara do jig ni? D-O-J-I-K. Mana satu yang kita kena letak kurungan? Ingat? Tak ingat? Ingat ke tak ingat? Diam tu tanda ingat ke? Ya ke? Okay. So yang kita perlu kena letak kurungan adalah D, J dan K. Okay. Itu adalah apa ni? Konsonan. Kena letak braces. Okay. Kalau objek dengan image tak perlu letak braces. Jadi jawapan kamu mesti dalam bentuk nombor saja. Okay. Depends lah nombor ataupun huruf ya. Depends dengan fungsi yang dia bagi. Okay. Cari image. Image di bahagian set B, maksudnya kita kena cari Fx lah. Betul tak? Fx jika objek adalah X. Okay. Dia suruh cari Fx image. Jika objek dalam set A ialah 2. So maksudnya X equals to 2. So A, kita kena cari F2 lah. So kita menggunakan formula ataupun fungsi ni, kita masukkan saja apa nilai X. So that means this one is at times 2 minus 1, 2. So 16 tolak 1, 15 bagi 2. Okay, so you akan dapat sama ada 15 per 2, you nak tulis ataupun 7.5. Boleh. Okay. Okay, that is the first question. B, cari fungsi Gx. Okay, kita dah tahu Gx tadi adalah fungsi songsang bagi Fx. Okay, cikgu nak bagi tips dekat kamu ya. Kalau ada pecahan atas dan bawah, kalau ada pecahan ataupun dia ada numerator dengan denominator, pengatas dengan pembawah. So the tips is like this. When your Fx is Ax plus B, lepas tu bawah ni Cx plus D. A, B, C, D. See? Dia macam matrix kan? Okay. Then your inverse function is like this. Ini cara mudah ya.
This one is the simplest tips untuk cari fungsi songsang. A dengan D dia akan berubah tempat. Ya, berubah tempat dan berubah tanda. Okay, remember A and D will change position. So, bila dah change position, dia akan change the sign lah. So, kalau sini D positif, dekat atas D naik, dia akan jadi negatif. Yang plus B dengan CX ni still the same. Oh, sorry. Yeah, still the same. B dan C still the same. So, dia akan jadi like this. Nampak tak? Ini saja yang akan berubah. Okay. D and A. D and A. Okay, D and A saja yang berubah tempat. So, how to find GX? Sebab biasa kita let this one menjadi Y kan? Itu panjang jalan kerjanya. Sebab kadang-kadang fungsi songsang dia ada satu markah saja ataupun dua markah. Okay, jadi you punya GX. Okay. GX which is equals to fungsi songsang bagi X. That means kita tengok dekat sini. Siapa A? A ini. Okay, D apa? Tengok ya. Kalau D yang tidak ada X tau. Tengok D yang tidak ada X. Yang depan ni tetap ada X. Kalau dia jadi pun dia tetap depan X yang ada X. Okay, jadi maksudnya dia punya ini adalah kosong, betul tak? A-nya adalah kosong kan? Kalau A kosong dekat sini, pindah ke sini, kosong darab X dia akan jadi kosong. So jawapan kamu dekat atas adalah negatif 1 saja. Oops. This one is negative 1 ni. Okay, yang pembawah kita ada CX. Kita ada satu X. Kita ada A. A bawa turun ke bawah dia akan jadi negatif lah. So you akan dapat X minus 8. Boleh nampak? Okay. You bagi jawapan ini boleh, tak ada masalah. Tapi kita ada negatif dekat atas kan. Kita boleh tukar dia. Maksudnya negatif dekat atas dan negatif dekat bawah ni kita keluarkan dan kita potong. Kita tukar tanda lah maksudnya. Okay, so that means ini akan jadi satu positif. 8 tolak X boleh juga. So far so good? Okay, this is how. Bila you tak perlu guna let Y untuk fungsi X. Boleh kan? This is your GX lah. Okay. 1/8 tolak X. Okay, soalan B2. This one is B1. B2. Nyatakan nilai X di mana GX tidak tetakrif. Apa maksudnya bila GX tidak tetakrif ni? GX, nyatakan nilai X di mana GX tidak tetakrif. So that means ya? 8. Maksudnya apa? Kalau tidak tetakrif, kita akan tengok pembawahnya kan? Kita akan tengok pembawah. So kita tulis dulu GX sama dengan 1/8 tolak X. Kalau tidak tetakrif, itu maksudnya pembawahnya sama dengan kosong. Boleh tak? Ni pembawahnya akan jadi sama dengan kosong. Okay. Faham ya? Tidak tetakrif. Ya, sebab dia any pecahan kalau dia bahagi dengan kosong, dia akan jadi undefined. Okay, ataupun math error. So that means bila you bawa ni, bawa pergi sebelah, dia akan dapat X sama dengan 8. Okay. So for marks, where are the marks? So soalan A, kamu akan dapat 2 markah sebab ada pengisian maklumat ataupun pengisian nombor dalam rumus. Lepas tu dapat jawapan. Okay, soalan B, cikgu dah mention tadi, dia biasanya 1 atau 2 markah. So this one you will get 1 mark only. Okay, this one is 1 mark. Okay, 4 marks. Boleh ah? Very easy, right? Okay, ini ruangan jawapan.
So make sure kamu tulis jawapan di tempat di ruang jawapan yang betul. Okey, soalan 2. Diberi persamaan kuadratik, ni kuadratik. So any method yang related to quadratic kamu mesti gunalah. And it depends dengan soalan juga. Okay. Diberi persamaan kuadratik 3x kuasa 2 dalam 6px sama p sama dengan 0 mempunyai hanya satu penyelesaian saja. What does that means? Satu penyelesaian saja. Apa maksudnya tu? Ingat lagi garis nombor ni. Satu penyelesaian saja maksudnya satu punca lah, dia ada nilai 1x saja. Faham tak? Ada 1x sahaja. Maksudnya 1x saja maksudnya dia ada satu punca saja. Ataupun boleh jadi dua punca yang sama. Okay? Boleh? Jadi kita ingat line numbers ni. Apabila dia sama dengan kosong, itu adalah mempunyai satu punca ataupun punca yang sama. Kalau dia lebih besar daripada kosong, maksudnya dia ada dua punca. Tapi kalau dia kecil daripada kosong, dia tiada punca. So that means kosong punca lah. Okay, nampak tak? 0, 1, 2. Okay, apa yang kita kena guna di sini? Okay, ingat balik b square minus 4ac. Boleh? Okay, ini dia punya tips lah. So remember, when it goes to the quadratic equation or quadratic functions, you kena remember whether it has punca ataupun tidak, has any roots or not. Kalau dia ada mention tentang one root, two roots, two equal roots, no roots, that means kamu kena refer to this one, b square minus 4ac. Alright? Boleh kelas ya? Okay, ini adalah tips apabila dia refer pada punca-punca. Okay? Dia suruh cari nilai P. So how to find out? Okay, so we will use this one, b square minus 4ac, which is equals to one punca tadi. Satu punca adalah equals to 0 lah. So equals to 0. Okay, atau cikgu kena label dekat sini. Ini kecil daripada kosong, ini sama dengan kosong, ini lebih besar daripada kosong. Okay, dia bagi persamaan yang ni. Okay, what is your A, B and C? Dekat sini you kena clever. Okay, ini adalah bentuk arm sudah sebab kita dah nampak x square and x and one constant dekat sini. Okay, so your B is what? Negative 6p. You kena clever sebab bentuk arm kuadratik adalah ax square minus a plus bx plus c equals to 0. Okay, so b is next to x kalau a is next to x square. Ya, jangan salah, jangan ambil nilai x square ataupun x together in the equation when you want to substitute the values. Okay kelas. Jadi b adalah apa tadi? Negatif 6p. Negatif 6p. Kita kena buat kurungan sebab dia ramai. Ada tanda negatif, ada 6, ada p. Bukan sendiri saja. Jadi kita kena buat kurungan square minus 4a. What is your a? Your a is 3. Your c is p. So equals to 0. Ini bila dah masuk dalam kurungan, masuk dalam formula, itu adalah maths. So remember, bila dah maths, you mesti clever. Bila you dapat A maths, tak mustahil you akan dapat A at maths. Remember that. Okay, jadi jangan sebab putus asa. At maths tu hanya dekat atas saja. Maths tu dekat bawah. Maths bila you ganti nilai, maths dah tu. Selesailah macam maths. Okay, what can we do over here? This one kita kena kembangkan lah. Macam mana kita nak kembangkan? Kita kuasa 2kan sajalah semua sekali. Okay, negatif 6 kuasa 2, you akan dapat 36. Betul tak?
P kuasa 2, you akan dapat P kuasa 2. Okay, this one semua darab. 4 darab A, darab C. Jadi jangan confuse kalau dia ramai dekat dalam sini ataupun dalam sini atau antara A dengan C lah. Okay, kalau ramai, ingat ini adalah 4 darab A, darab C. You kena darab semua. No matter what, no matter how many terms inside the brackets. Okay, so darab 4 darab 3, 12. 12P equals to 0 lah. Boleh nampak tak? So this one sama juga bentuk kuadratik kan? Ataupun sebab dia tak ada pemalah dekat belakang, you boleh factorize directly dekat sini lah. So what we'll get? Berapa yang you akan dapat dekat sini? This one bila kita simplify, kita akan dapat, kita bahagi dengan 12 kan? Okay, kita simplify dia, kita akan dapat this one will be 3p square minus p, isn't it? Is it? Okay, then you will get, kita factorize dia, factorize secara sopan. Jangan bawa pergi sebelah ni. Kalau you bawa pergi sebelah ni, you boleh dapat juga, tapi you tak sopan lah sebab ada yang missing dekat situ. You akan dapat satu nilai saja. Sedangkan bila you factorize, you akan dapat 2 nilai. Dia boleh factorize kan, jadi kita factorizekan dia. Okay, so dia adalah kuadratik. So the first value of P ialah equals to 0. Sini. The second one is bila you samakan dengan 0, you will get P equals to 1/3. Boleh kelas? Boleh? Cikgu, Ya. saya bawa pindah pi sebelah cikgu. Pindah sebelah, you akan dapat jawapan satu saja. Dia sebab dia mahu nilai-nilai K. Nilai-nilai P. Can you see the question? Cari nilai-nilai P. Bila you dapat kuadratik, bila you tengok soalan nilai-nilai P, maksudnya you kena factorize ataupun you kena guna EQN tau. Okay? Boleh kan? You pindah sebelah, you akan dapat satu nilai saja. You tak akan dapat jawab markah penuh lah dekat situ. Sometimes soalan ni, bila dia tanya nilai-nilai P ataupun cari dua nilai bagi P, you dapat dua nilai yang betul, you akan dapat satu markah. You hanya dapat satu nilai, you tak akan dapat langsung markah tu. So dia mahu dua nilai tu. Dia mahu nilai-nilai. So make sure you kena faham dengan soalan lah. Ya. Yeah. You bagi satu jawapan saja memang tak akan dapat markah akhir tu lah. Ya. Yeah. Be careful. You buat macam ni kan. And then you jadikan 3P sama dengan 1. Betul tak? P sama dengan 1/3. You will get only one value of P. Bukan values of P. Ya. Yeah. Be careful. Don't use this kind of method if the question asks you to find values. Okay. Alright. Soalan B. Quadratic equation, sama kuadratik mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Okay, kalau dia mention dekat sini dua punca nyata dan berbeza, maksudnya berlainan lah. Ya, dua punca nyata, dia berlainan nilai. Faham tak? Ni ayat matematik. Tapi kalau ikut ayat kita sendiri, oh dia ada dua punca, maksudnya dia ada dua nilai X yang berbeza nilai. Okay, lain nilai. Okay, jadi kalau ada dua punca nyata dan berbeza, that means automatically kita akan remember that we have to use this formula. Telefon siapa? Sorry, tiba-tiba saya cek guna Bluetooth kan dengan telefon saya. Itu adalah tindakan luar kawal Okay. So B square minus 4AC larger than 0. Boleh? Okay. So soalan B, kita ambil dulu nilai ni. Adakah ini dalam bentuk kuadratik? Make sure the quadratic equation is in the general form. Kalau dia belum bentuk general form, you cannot drag out what is the value of A, B and C tau. Nanti you akan dapat nilai yang salah. So that means kita kenapa ada tak Fadli?
Kita kena buat apa Fadli? Fadli pula, Fadil. Ya Allah, lama tak jumpa je, cikgu lupa dah. Fadil, kita kena buat apa Fadil? Pindah. Pindah? Pindahkan siapa? Siapa kita nak pindahkan ni? Sudahlah PKP dia suruh pindah lagi dari rumahnya. Okay, so kita ada 2x dekat sini. That means kita kena kumpulkan dia. The ketua adalah x square. Dia mesti positif supaya kita senang nak selesaikan. Okay, so ketua dah positif, kita tak akan ganggu yang sebelah kiri ni. Yang kiri ni kita tak akan ganggu. Kita ambil yang sebelah kanan, kita bawa pergi sebelah kiri. Ya, mesti ketua tu positif ya. Okay, bila ketua dah positif, kita selamat. Yes, selamat. Okay, jadi X kuasa 2 stay. Sekarang kita ada X, ini bawa pergi sebelah, kita akan dapat negatif 3kx. Negatif k square dia akan jadi positif k square equals to 0. Mesti dalam bentuk kuadratik, ax square plus bx plus c. Remember, okay? Biasa nak cepat, kita akan lupa. Jadi tolong ingat, okay? Sampai bila-bila. Okay, since x ada 2, kita factorize kan, maksudnya kita keluarkan x itu. Okay, x, dia akan dapat 1 tolak 3, k. Tambah k square equals to 0. Now you get the A, B and C. Jadi apa? Kita guna B square minus 4AC larger than 0 kan? So kita ganti masuk dalam B square minus 4AC larger than 0. This formula is not given in the formula ya. Formula list. Jadi what is your B? Your B is 1 minus 3K. 1 minus 3K. Since dia ramai, kita kena buat kurungan. Tolak 4. Your A is 1. Your C is K square. Okay, larger than 0. This is maths already. Bila you masukkan saja nilai, ini maths. Jadi jangan risau, this is not a maths. Buat saja ikut cara maths. Okay. Jadi dekat sini, kita ada kurungan kuasa 2. That means kita akan buat amoy senyum. Okay. Nak keluarkan dia, kita kena jumpa amoy senyum dulu. So 1 kuasa 2, 1. Negatif 3K, negatif 3K, you will get positive 9K square. Okay, senyum pertama negatif 3K, senyum kedua negatif 3K, you will get negatif 6K. Okay, kita tambah saja senyuman tu. Okay. Alright, dekat sini negatif 4K square. Larger than 0. Alright. So kita kumpulkan sekali, kita akan dapat balik persamaan kuadratik tau. Okay, this one will be 5K square minus 6K plus 1 larger than 0. So how to find K? Kita gunalah EQN. You pandai kan guna EQN? Cepat cari untuk cikgu. Cepat guys. Sini mesti 5K darab K. Betul? Ini sebab di tengahnya 6. 5K tolak 1. Is it like this? 1. Jadi 5K, 6K. Okay. Jadi maksudnya kita tak boleh simply letak K lebih besar daripada 1/5. K lebih besar daripada 1. No. This is wrong ya kelas. Jangan terus letak buat apa macam ni. You kalau jumpa kuadratik, you kena buat dia senyum dulu. How? Kita kena lukis. That's why lah kita kena ada ketua yang positif. Jadi kita boleh buat senyuman yang lebar. Jangan lupa letak dekat sini K. Okay, sebab dia tentang K. Siapa yang pertama? Yang pertama is positif. Kalau dekat sini kita nampak K itu equals to 1/5 and equals to 1 kan? Jadi siapa yang pertama kita nak letak? 1/5. 1/5 di sebelah mana? Sebelah kiri.
sebelah kiri. Yes, sebab ni ke kanan dia membesar. So it like this. Kalau dia lebih besar daripada kosong, kita akan ambil kawasan dekat atas tu. So dia senyum kan? Kita akan ambil kawasan sebelah atas yang sebelah luar. Okay. So okay. Apa jawapan kamu? Because of this one kita akan ambil ini. Okay, apa jawapan kamu? It was different kan? Dekat sini kawasan sebelah kiri ni ialah kecil sebab dia ke kiri. Dia ke kiri. So kecil daripada 1/5. Dekat sebelah kanan ni dia ke kanan. Jadi K itu lebih besar daripada 1. So this is your answer ya. Tengok ada satu saja betul. Ni kebetulan. Kalau ini salah. See? Ini jawapan yang betul. Faham kan? Cikgu, Yes. mesti dia lukis ke tu? Lukis supaya kamu nampak di mana kawasannya. Kalau terus jawapannya tak payah lukis? Tak boleh. Bukan tak boleh sebab apa. Kadang-kadang tengok apa yang kita tak lukis tadi. Ada satu salah kan? Kadang-kadang soalan tu dia nak dua jawapan kena tepat. Baru dapat satu markah. Okay, kalau satu jawapan salah, kamu tak akan dapat markah. Tak akan dapat kosong markah. So rugilah. Berapa banyak soalan you nak, you mungkin ada 7 soalan yang buat macam tu. You tak buat ikut flow. You hilang 7 markah. Mana nak cari 7 markah tu. Sedangkan you faham, you boleh buat sebenarnya. You rugilah. Okay, buat saja. Pastikan dia senyum dan pastikan ketua itu positif. Okay, ingat. Then you will get the answer. Alright, so how many marks you will get from here? Dia ada berapa markah? Sorry. Soalan 2 dia ada 2 markah untuk soalan A. So dekat mana markah tu? Markah tu ada dekat dekat pengisian nilai dan juga jawapan. Kedua jawapan mesti betul. Okay. Yang B 3 markah. The first one is when you substitute the values inside the formula. This one. And then the second one is bentuk faktor ni, pemfaktoran ni. And then the third one is the answer. Both answer ya. So both answer. So you get 3 marks from here. Okay. Total is 5. Boleh ya kelas? Senang kan? Walaupun kamu rasa macam susahnya ya Allah. Kamu cakap ya Allah senangnya, ya Allah senangnya. Masya Allah berat di otak tapi positifkan dia. Okay? Alright, Hashim. Soalan 3. Hashim membaling sebiji bola ke atas. Imagine. Baling bola ke atas. Tinggi bola itu diberi oleh fungsi H. Okay, H adalah height. Okay. HX, negatif X kuasa 2 tambah 6X tambah 1. Dengan keadaan H adalah tinggi bola dari permukaan tanah. Okay. Dalam meter dan X ialah jarak mengufuk bola dari kedudukan Hashim. Kalau boleh kita imagine macam mana tu bola tu. Okay. H adalah tinggi bola. Maksudnya ini dalam kuadratik kan? So dia berbentuk macam ni lah, betul tak? Bola. Ni adalah tinggi bola. Lepas tu X adalah jarak mengufuk bola dari kedudukan Hashim. Taklah Hashim berdiri dekat sini. Hashim. Okay. So ini adalah X. Imagine sajalah. Okay. Macam mana kita nak cari nanti. Okay. A. Jarak bola ni dia turun sampai sini rekod kan. Lepas dia tinggi, dia akan turun kan. Itu jarak untuk X. Okay. Dengan menggunakan keadaan penyempurnaan kuasa 2, cari tinggi maksimum dalam meter bola itu. Dia suruh cari tinggi maksimum. Apa yang kita kena cari ni kalau tinggi maksimum? Nilai? Apa maksud tinggi maksimum? Nilai H. Okay, nilai H. Nilai H apabila? Kalau kamu tengok H ini adalah paksi mencancang kan?
Maksudnya kita akan cari nilai tinggi maksimum, nilai Y lah. Okay. Okay, kita buat macam ni. So, soalan A1. Apa tak berubah. Okay, so hx equals negative x square plus 6x plus 1. Dia nak penyempurnaan kuasa 2. So that means, apa tips untuk penyempurnaan kuasa 2? X square mesti single dan positif, tapi tak boleh positif dekat sini. Single and positif ya. Lepas tu dia kena tambah tolak dengan B per 2 kuasa 2. Boleh? Okey, macam mana kita nak nampak tak ni tulisan cikgu ni macam serabut kan? Okey, cikgu tulis dulu ya. Single and available positive. Okay, this one is plus minus B over 2 square. Okay, singlekan X square. Tengok X square dia ada tanda negatif. So that means kita keluarkan tanda negatif tu. Jangan kita tukar tanda exactly ya. Kita ini saja. Buat keluar saja. Kita akan dapat X square. Kita akan dapat negatif 6X. Kita akan dapat negatif 1. Boleh faham? Ataupun yang ni, you boleh abaikan saja. So dia tak melibatkan X. So still plus 1. Boleh, tak ada masalah. It depends on your working saja. Okay, so X square sudah positif. Kita cari B ni dia. Kita cari B ni dia. B. So the B bila X single tu sudah positif, kita nampak B ni adalah negatif 6. Betul tak? Negatif 6 inilah yang akan kita masukkan dalam sini. Okay. So negatif, biarkan kita masuk sebab kita nak kawinkan dia. Okay. X dekat sini, kuasa 2. Siapa tadi B ni nya? Negatif 6. Kita per dengan 2. Okay. Kita letak kat dalam lah. Kita kawinkan dia kan. Okay. Lepas tu yang ditolak adalah benda yang sama. Kurungkan dia, negatif 6 per 2 kuasa 2. Okay. Plus 1 is still outside. Boleh kelas? Okay So, kita selesaikan yang dalam kurungan. Tapi dekat sini kita tak boleh selesaikan sebab dia, maksud cikgu yang ni. Dia tetap juga X tolak 6 per 2. 6 per 2 kita boleh selesaikan. So, it will be X minus 3 square. Boleh? Yang ni kita selesaikan tuntas. You will get what? Negatif berapa ni? Negatif. Dalam 3 kuasa 2, 9. So, you will get negatif 9. Betul tak? Then kita buat sebab bentuk penyempurnaan kuasa 2 dia bentuk macam ni tau. Ingat balik. Okay, fx equals to a x plus b square plus q. Yang mana a itu adalah apa? A itu adalah apa kelas? Masya Allah. A adalah negatif 1. Okay, A itu menunjukkan apa sebenarnya? A itu menunjukkan apa? Dia bentuk sedih. Bentuk sedih. Bentuk sedih kalau A itu negatif kan? Ataupun kecil. Negatif ya. Kalau dia kecil daripada kosong. Kalau dia besar daripada kosong, dia bentuk positif ataupun senyum. P itu apa? Nilai X. Nilai paksi simetri. Paksi simetri ataupun nilai X. Okay. Q tu nilai apa? Pintasan Y. Pintasan Y. Q tu adalah titik maksimum. Maksimum kah tu? Ya, nilai maksimum atau minimum. Nilai ya. Tapi kalau dia mention tentang titik maksimum atau minimum, dia akan ambil nilai X tadi. Nilai X tadi daripada sini. Negatif P dan Q. Okay. So dia ada. Kalau nilai maksimum atau minimum itu nilai Q saja. Okay. Kalau titik
dia bentuk koordinat. Jadi kita ambil nilai X dan nilai Y. Okay. Itu reminder sajalah. So you please take note. Okay. Jadi kita keluarkan ni. Sebab kita nak satu kurungan saja. Satu kurungan kuasa 2 saja. That means kita kena darab ni. Jangan lupa. You will get negative X minus 3 square. Minus jadi positif sebab negatif jadi positif. Okay, kalau sini positif 9 tambah 1 you akan dapat positif 10. So this is your bentuk penyempurnaan kuasa 2. Apakah tinggi maksimumnya? 10 meter. Yes, the answer for tinggi maksimum adalah 10 apa? 10 Meter. kena dalam meter. So 10 meter. Boleh? Dia mau dalam meter jadi you kena bagi 10 meter lah. Okay. So soalan 2. Ada soalan lagi? Ada yang keliru ke apa ke? Okay kah? Okay lah kan? Okay. Ya. Ini jangan lupa this one. Ini apa tadi? B ni adalah B ni. Okay. So siapa B ni nya? Ini adalah B ni. Okay, soalan 2. Seterusnya nyatakan jarak mengufuk bola dari kedudukan Hashim semasa bola mencapai tinggi maksimum. Mana jarak bola? 3 meter. Kita kena cari apa tu? Pintasan X. Pintasan X. Kita kena cari apa? Kalau tingginya dah maksimum, kita akan cari paksi simetri, bukan ini Pintasan X. Kita kena cari paksi simetri. This one we have to find out axis of symmetry. Paksi simetri. Symmetry. Okay, so kita akan rujuk this one saja for the question number 2. Apa bunyi tu? X equals to 3. Berapa? 3 meter. Kenapa? Dalam meter tak? Oh, dia tak ada mention tentang ukuran, jadi kita biar saja 3 lah. Boleh juga, tak ada masalah. So, how many marks? 3A, you akan dapat 3 markah. So, di mana 3 markah tu sikit kan? Okay. 3 markah dekat sini 1 markah. Okay. Dekat sini tinggi maksimum 1 markah, ini 1 markah. So, 3 markah. Okay, soalan B. Cari jarak mengufuk antara Hashim dan bola dalam meter apabila bola itu menyentuh permukaan tanah. So apabila menyentuh permukaan tanah maksudnya apa tu? HX sama dengan kosong. Betul. Pandai. So this one is question B. HX tadi apa? Okay, so HX kita salin saja dulu, negative X square plus 6X plus 1. Kita samakan dengan kosong. Ya. Cikgu tukar ni supaya cikgu senang nak tengok. Jadi cikgu dapat X kuasa 2 tolak 6X tolak 1 equals to 0. So what is your X? X. Boleh tak ni? Boleh tak kita guna EQN ni? Macam tak boleh kan? Sebab 6 dekat tengah ni. Jadi kita kena guna apa? Kita ambil saja yang tadi. Ya, dalam bentuk ni tadi. Okay. Sebab itu yang paling mudah yang kita boleh nampak lah. Jadi negatif X minus 3 square plus 10 equals to 0. Bila kita tukar tempat, kita akan dapati X minus 3 square equals to 10. Betul tak? Cikgu pindah ni ke sebelah sini. So dia akan jadi positif. Dua-dua positif. Okay. Rujuk kuasa 2, 10
Dia akan jadi positif negatif. So this one is x minus 3. X adalah positif negatif 10 tambah 3. So apa jawapan kamu? Sebab jarak dalam positif, nilai yang positif, kita akan ambil nilai yang positif lah. Okay. Jadi apa jawapan kamu? Kira. This one you akan dapat 3 point something lah. Berapa kelas? Kita cek pun. 6.16 meter. 6.16. Itu saja. Ini belum lagi 3 tempat perpuluhan ataupun 4 angka berarti. So 6.16. Sekurang-kurangnya 3 tempat perpuluhan. Oh, okay, cikgu dah jumpa. 2. Sekejap. Jadi 2 meter. Sebab dia mau dalam meter. Kan? Dalam meter. So kita bagi dalam meter. Boleh? Saya akan dapat 3 markah dekat situ. Dekat mana 3 markah tu Sini 3, sini 3. So 3 markah tu ada dekat sini. Okay. Cikgu kalau guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 boleh? Ya. Yang mana? Yang guna X tu, nilai X tu. Nilai X yang ini? Bukan, ada tu kan rumusnya tu yang X sama dengan B kuasa 2 tu. X sama dengan B kuasa 2. Mana? Mana Ezra? Ada tu formulanya di anu. Formula. Oh, yang negatif B plus minus. Ya. Oh, boleh. Tak ada masalah. Cuba kamu cari. Sebab bila kamu guna ikan, jawapan tetap sama. Okay. Sebab formula dia punya persamaan ini sama. You nak guna itu, you boleh buat macam ni. X equals to what is your B? B is 6 kan? So kena pandai letaklah A, B, C. Negatif B plus minus B square 6 square lah. Minus 4A. A apa? A negatif 1. C adalah 1. Boleh, tak ada masalah. Ni adalah 2A. 2 darab negatif 1. Okay. Dia akan dapat negatif 6 plus minus. Okay. This one is 36. 36. Ini apa tadi? 36 tambah 4. Jadi kamu akan dapat 36 tambah 4 berapa? 40 dengan negatif 2. Kalau kita pisahkan ni pun, you akan dapat ini, you akan dapat positif 3 tau. Okay, kalau kita pisahkan ni, this one berapa darab 40 ni? 4 darab 10 kan? 4 darab 10. So kita nak bagi dengan 2. Okay, you akan dapat plus minus. This one is 4 darab 10. Okay. Per dengan 2. Kalau kita tengok dia akan sama bentuk macam ni. Okay. 3 plus minus. Kamu selesaikanlah macam biasa. Dari sini pun boleh. Ya, tukar kepada 2 nilai. Tak ada masalah. Ini cikgu nak tunjukkan saja dia akan balik kepada sini. Okay, yang ni dia akan jadi 4 square. Set 4 dia akan jadi 2. 2 tapi tinggal set 10 lah sebab set 10 kita tak boleh ni kan. This one dia akan potong. So dia akan balik semula kepada sini. Nampak tak? Ya? Yeah? Okay, it depends on you lah mana yang you lebih mudah. Tapi kalau dah diberi penyempurnaan kuasa 2, dari sini pun kita boleh selesaikan ni, tak ada masalah kan? Okay.
tak perlu kerja 2-3 kali. Benda yang sama, kita boleh selesaikan daripada situ saja. Ya. Dia lebih jimat masa lah. Apabila you dah selesaikan di atas, you guna saja, insyaAllah dia akan jimat masa. Okey ya? Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Tak ada? Dah clear? Okay, so soalan 4 Selesaikan persamaan log. Ya Allah, this is my favorite question. Kalau log index ini. Okay, so log. Kamu cakap sajalah favorite. Kalau kamu rasa susah pun kamu cakap, this is my favorite question, teacher. Favorite. Sangat best. Walaupun dalam hati rasa okay. Okay, soalan A. Selesaikan ya. Selesaikan maksudnya kita akan cari nilai X tau. Sebab satu saja yang kita tak tahu nilai dekat sini. So kena cari nilai X. Okay. Jadi log 2X kita salin dulu. Tolak log 2X minus 3 minus 2. You kena faham tau. Dekat sini ada dua log. The first thing yang you kena ingat ialah dia punya base mesti sama. Kalau kita nak selesaikan, base tu mesti sama. Kalau untuk log, dia punya base adalah di sini, A. Kalau untuk index, tulis log balik. Kalau untuk index, dia punya base adalah ini. So, macam mana nak tahu? A is for base. Macam pernah cikgu cakap ni, tahu A is for base? Kan? Cikgu cakap dengan kelas kamu ke cikgu cakap dengan kelas lain? Cikgu tak ingat. A is for best. Yalah, A untuk orang yang best kan? A is for best student. Okay. A is for best. Okay. Tengok. A ni adalah untuk asas. Ya. Okay. Jadi kita dah nampak dekat sini asasnya dah sama. Okay. Jadi tak ada masalah untuk kita lah. Yang penting yang ada nombor ni kita kena alih dulu lah sebab dia mengganggu dekat situ. Okay. Kita buat pergi sebelah dulu. Kita gabungkan yang sama base ni. Okay. Dia ada dua log dan operasinya adalah tolak. Tolak itu maksudnya bahagi. So log 2 bila kita gabungkan dia akan jadi X bahagi X tolak 3. Setakat ni boleh faham? So ya, boleh? This is the formula lah. Bila log A M bahagi N. Satu log ada pecahan. So bila kita kembangkan dia akan jadi tolak. Remember, AM minus log A N. So this is the tips lah. Ini tak diberi dalam exam. Ini you kena ingat. Kalau log, satu log bahagi, itu maksudnya tolak. Satu log dia darab, dia maksudnya tambah. Okay. Nah macam mana ni? Kita nak tukar base log ini. Kita nak cari nilai X. X ada di dalam log. Jadi kita kena bawa log ni pergi sebelah. Kita tukar bagi indeks. Siapa base bagi log? Cikgu, kalau 2 tu tukar jadi log boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Macam mana you tukar ni? 2 log 2 2. 2 log 2 2. Gitu. Iya. Ini belum lagi simplify ni. Dia mesti base sama dan dia mesti single. Okay. Log 2 4. Log 2 4. Okay. Boleh? This one is log 2 4. Boleh? Correct. Ataupun you boleh buat macam ni juga. Sama. Dia sama saja tu. Ini tanda right tau. Okay. Sebab bila kita bawa 2 ni pergi sebelah, log di pergi sebelah dia akan jadi asas bagi indeks. Jadi yang ni, yang 2 dalam kurungan ni akan naik ke atas sini. Okay. So X per X minus 3. Mana lebih senang? You tukar log ataupun you terus tukar base ini menjadi base index?
Dua-dua boleh. Mana yang you faham lah ya. Sama juga. Sebab yang ni kita samakan kiri dan kanan kan. Okay, kalau untuk kes yang ini, untuk kes yang ni kita samakan kiri dan kanan. So kita ada 2 x per x minus 3 equals to log 2 4. Kita samakan kiri dan kanan. Which one? This one lah. Samakan saja sebab this one already the same base. So that means you will get the same answers yang sebelah sini tadi. Sama kan? Ada 24. Boleh? Cuma you kena add some more lah dekat bawah sini. Alright? Ataupun you nak add dekat atas ni boleh juga. Okay, kita dah dapat ni. Kita bawa, kita selesaikan as usual. Because this is maths already. Nampak kalau ada log tu add maths. Tapi kalau dah macam ni memang maths lah. Sebab maths ada index juga kan? Okay, so you will get 4x minus 12. Ya, kita darab yang di bawah ni semua dengan 4. Okay, betul 4x tolak 12. Okay, selesaikan. Cikgu lebih suka x yang positif. So, x yang sebelah kiri ni kita bawa pergi sebelah kanan. Kita akan dapat 3x 12. So, your answer is x equals to 4. Boleh? Boleh kelas? Berapa Boleh. markah? Ada 3 markah saja pun. Sekejap. Ya, 3 markah. Soft. So where are the marks? The first marks is bila you gabungkan dekat sini. 1 markah. Lepas tu tukar dia punya base log pergi base index. Lepas tu dapat jawapan. Okay? Boleh faham 3 marks. Okay, soalan B. Disebabkan penyebut dan permudahkan. Okay, permudahkan sebab penyebutnya ada set dekat sini kan. So, to find out. Masya Allah, nampak macam susah. Tapi okay, kita salin dulu soalannya. Jangan salah masa menyalin tau. Kadang-kadang bila you salah trace the equation ataupun the numbers, itu yang bikin kamu salah menjawab. So tengok betul-betul soalannya. 2/1 tolak set 2. 1 tolak set 2. Cikgu pun kadang-kadang ada salah juga Okay. Okay, macam ni kita nak selesaikan ni. Kita ada set 2 dekat bawah ni, kita kena apa? Kita kena darab dengan supaya dia jadi positif. Kita darab dengan 1 tambah set 2. 1 tambah set 2. Kita nak neutralizekan dia. Boleh faham? Yang bawah ni ada set 2 ni, kita kena neutralizekan dia. Cikgu, boleh kakak samakan penyebut? Samakan penyebut dengan 1 tolak 2? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okay, yang penting jawapan akhir dia akan jadi sama lah. Okay, cikgu tak samakan penyebut lagi sebab cikgu nak selesaikan yang di bawah ni dulu. Okay, dekat atas ni boleh selesaikan juga tapi kita tengok lagi macam mana Okay. Set 8, cikgu kekalkan dulu. Dekat bawah ni, dekat atas ni kita akan dapat 1. Kita darab masuk tau, this one darab masuk. 2 plus 2 set 2, betul tak? Bawahnya dia akan jadi apa ni? 1 tolak 2. 1 tolak 2. Kenapa boleh 1 tolak 2? Okay. Ini kan A square minus B square. Yang mana? A plus B, A minus B. Dia ikut formula tu. Okay, so dia akan jadi 1 kuasa 2 minus root kuasa 2. Kan? Ini. Okay. So this one you boleh potong. Jadi 1 tolak 2. Boleh faham Mana tahu ada yang kurang faham, kurang ingat, kita guna rumus this one sebenarnya. Okay.
Alright, jadi kita ada pembawah negatif 1 sudah, betul tak? Okay, darab dekat sebelah sini, dia akan dapat negatif. Okay, tambah 2 per negatif 1, betul tak? Kita tukar ya. Tukar ya tandanya ya. Okay, sini ada set 2, boleh tak kita jadikan ini set 2? 8 ni adalah 2 darab 4, betul tak? Okay, 4 kita boleh selesaikan, jadi tinggal 2 set 2, betul tak? 4 ni kita boleh selesaikan sebab set 4 dia akan jadi 2. Okay, tapi set 2 tak boleh, jadi dia kekal set 2. Okay, boleh faham ya? Jadi yang ni cikgu tukar tanda semua, negatif jadi positif, yang ni jadi negatif. Mana tanda satu lagi? Sini hilang tanda negatif. Cikgu pun macam tu juga. Okay, be careful lah. Right, negatif ini akan jadi negatif. Dan cikgu ganti sudah set 8 ni ya. This one set 8 cikgu dah ganti dengan ni nanti ya. So positif 2 set 2 plus 2 tambah 2 set 2. So what is your answer? Sorry. Kenapa jadi tambah? Cikgu yang set 8 coba nak faham. Set 8 ni, tak faham? Set 8 sama dengan set 2 kali 4, betul tak? Betul. Betul. Ini adalah set 2 darab set 4. Betul? Tak nampak. Okay. Ini adalah set 2, set 4. Okay. Set 2 kita tak boleh selesaikan. Set 4 kita boleh selesaikan, dia akan jadi 2 kan? Punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2. Jadi 2 ni kita letak ke depan, set 2 kita letak ke belakang. Boleh faham? Boleh? Itu adalah set 8. So kalau kamu nak praktis, kamu try lah buat set 16 tu sama dengan berapa? Set 50 tu sama dengan berapa? Contohnya. Cuba kamu cari nanti. Okay. Just practice lah. Ala bisa tegal biasa. Okay. Set 109 tu sama dengan berapa? 109 pula. 162, salah cikgu. Okey, cikgu bagi 162 tu sama dengan berapa? Contoh lah kan. Okay. You buat nanti you try. Okay, so dekat sini bila kita dah tukar dia punya tanda, this one kita boleh potong. So jawapan kamu adalah negatif 2. This one boleh potong. Jadi ini jawapan akhir kamu. Okay? Boleh ke? Okay, this one is ABTB ya. Nanti you try. Jadi kalau guna kalkulator nak potong markah kok? Tak apa, bukan orang tahu juga kamu guna kalkulator ke tak. Kalkulator masih boleh guna. Ya, sebab kalkulator kamu moden sudah kan, ada sudah set ni kan. Boleh, kalau jawapannya sama boleh. Tapi kalau direct kalkulator terus dapat jawapan, kamu ambil dari sini terus dapat jawapan yang memang tak ada markah lah kalau macam tu. Ya, sebab tak ada jalan kerja. Okay, markah dekat mana? Dia ada 3 markah dekat sini. So the first marks is bila you darab ni sebab you nak neutralizekan dia ni. This one you have to neutralize. Neutralize lah dalam kata lain. Okay, lepas tu the second mark when you simplify set 8. Okay, last adalah jawapan. So 3 marks dekat situ. Boleh? This step is very important sebab dia ada markah dekat situ. So you neutralize yang pembawah tu kan, ada set. Okay Masih boleh terima kah? Masih boleh okey kah?
Cikgu harap korang okey-okey saja. Berapa orang ni? Ya Allah. 9 orang saja dari tadi. Kesiannya kan? Kesian buat kita ni. Cikgu. Okay. Sempat lagi nge-chat. Okay, tengok Alright, soalan 5. Masih okay semua? Masih okay lagi Otak masih stabil lagi okay? Kalau rasa macam susah sikit, kita boleh stop awal sebab kita ambil masa rehat tadi 15 minit. Masih okay Okay. Okay. InsyaAllah. Dah shock dah? Tak Okay, so soalan 5. This one is sama juga my favorite question. My favorite. I'm not sure is it yours or not. Okay, ini adalah linear law. Linear law sangat best tau. Sangat-sangat. Sama juga dengan yang tu tadi. Apa namanya? Index law. Okay, soalan 5. Dia menunjukkan graf, razia 5 menunjukkan graf garis Y per X melawan X. Y per X adalah pasti Y. So kita take note. This is Y, this is X. Okay. Diberi, this one is belum bentuk linear. Jadi maksudnya kita kena tukar dalam bentuk Y per X. Okay, cari nilai P dan nilai Q. So how? Kita ada dua koordinat ni, sangat senang lah untuk kita check. Macam mana kita nak guna koordinat ni? Make sure, sebab pasti Y-nya beza sudah tak sama macam biasa So that means koordinat ini adalah koordinat X dan Y per X. Okay, ini adalah X, Y per X. Jangan salah, okay? Alright, so daripada persamaan ni, kita turunkan menjadi persamaan yang linear. So how? Remember this one's Y over X. That means kita kena bahagi dengan X semua sekali. Y per X, X kuasa 2 per X, tolak Q X per X. Boleh? So you akan dapat Y over X. This one you potong-potong, you akan dapat PX, tolak potong-potong, you akan dapat Q. Okay? So ini adalah bentuk persamaan linear. Is it bentuk sudah? Make sure dia Y sama dengan MX tambah C. Bentuk ke? Bentuk kan? So X dekat depan kan? Okay, so what is your cikgu rasa kalau ada dua nilai macam ni senang sangat nak cari. Okay, nak cari P dan Q. The first one kita ganti 2, 3. Lepas tu di second one kita kena ganti 7, 5. Alright, so, kita buat kat sebelah sini. Okay, 8, 7, 5. Kita dapati Y into Y per X X minus Q. So you akan dapat, jangan lupa Y per X ini adalah paksi mencancang. Apa tadi? 5 P darab 7. Jadi 7P lah, ya Allah. Kita terus jadikan dia 7P. 7P tolak Q. So this is the first equation. The second equation, kita label lah ni sebagai satu So, ini jadi 2 lah. Okay. Add 2, 3 into 1. We will get apa Y per X tadi? 3. 3 sama dengan 2P minus Q. Be careful Kalau you tak boleh ganti terus, you kena ganti perlahan-perlahan. Okay? Boleh? Macam ini tadi, you tak boleh ganti terus, you buat kurungan lah. P kurungan 7. Dan ni P kurungan 2. Okay, kalau you boleh ganti terus, boleh nampak. Okay, terus boleh ganti macam ni. Okay? So this one is equation 3. Okay, kita boleh potong Q kan? Sebab Q ni sama nilai. That means kita guna yang mana? 2 minus 3. Senang, betul tak?
2 minus 3. Jadi yang ni QQ akan potong. 5 tolak 3 ia akan dapat 2. 7P tolak 2P ia akan dapat berapa tu? 5P. So what is your P? Your P 2 is? per 5. Okay, your P is 2 per 5. How to find Q? Q, kita masuk saja dalam mana-mana. Cikgu, yang P itu kan bolehkah guna kecurunan? Boleh, tak ada masalah. Boleh saja, sama juga. Ya, cikgu lebih prefer bentuk ini sebab dia bagi koordinat. Dia depends dengan kamu. Sama juga you akan dapat apa. Sebab you tahu P adalah M. C adalah, C ni adalah pintasan negatif Q. Tapi tak ada pintasan pelangsung kat sini. Jadi kita kena guna penggantian nilai. Okay? Boleh ah? Sama saja ya guys. Okay, bila dah dapat P, you masuk dalam mana-mana sama ada 2 ataupun 3. Kalau satu dia susah sikit sebab dia tak ada nilai ni. Tapi 2 dengan 3 boleh. Jadi cikgu pilih 3 sebab dia senang. Okay, into 3. Okay, sekejap Sekejap. My job is to make college easier because students have a lot more fun. Okay, so into 3, you will get 3 equals to 2 over 5 minus Q. So your Q is, tolak saja ni, 4 per 5 tolak 3. Betul kan? 4 per 5 tolak 3, you will get berapa tu? Okay, 4 tolak 15, you akan dapat, 4 tolak 15, you akan dapat negatif. Itu ke 15. 4 tolak 15, you akan dapat negatif 11 per 5. Okay, cikgu buat ramai-ramai ni tau. Okay, ramai-ramai. So sini 4, sini negatif 15. Jadi 4 tolak 15, akan dapat negatif 11. 5 still as denominator. Alright. Denominator or numerator? Cikgu tak ingat lah. Tapi pembawah lah. Okay. Okay, so berapa markah dekat situ belum lagi. Kita tengok B dulu. Okay, cari nilai X jika Y over X equals to 0. Kita dah tahu nilai P dengan Q, kita just ganti saja. So when the equation like this, Px minus Q, kita ganti dengan nilai P dan Q, we will get Y over X. Kita ganti dulu ya supaya kita boleh dapat jawapan. P tadi apa? 2 per 5. X. Q adalah negatif. You will get positive 11 per 5. Okay, when Y over X equals to 0, dia macam ni lah. This is not A, tapi ini adalah soalan B. Okay, jadi 2 per 5 X tambah 11 per 5. Okay, kita bawa sajalah pergi ke sebelah. You akan dapat 11 per 5. Agak-agak apa jawapan X, boleh nampak tak? Boleh zoom tak dekat situ? Kita ada pembawah yang sama agak-agak boleh dapat tak jawapan? Negatif Kita 11 tutup. per 2. Yes, kita tutup yang per 5 tu, kita akan nampak yang kat atas je. Macam mana? Kita akan nampak dia macam ni. Negatif 11 sama dengan 2X. Okay? Dengan sebelah mata je you akan dapat nilai X. Negatif 11 per 2. So that is your answer. Very easy, right? Okay, 5 marks for both question. Di mana tu dia punya markah? Okay, the first marks is over here. Bila you dapat persamaan linear, 1 markah. Lepas tu dapat jawapan 22P and Q. Mana P? P and Q. 2 markah.
muka. Lepas tu dapat jawapan dekat sini. Bila you ganti yang ni satu muka dan dapat nilai satu muka. So 5 marks. Boleh ya? Ada salan? Ada yang tak faham? Ada? So far boleh Okey, so tak ada masalah. Kita tengok soalan 6. Titik-titik F, G, X adalah segaris. Kita imagine. Kata F, G, H adalah segaris. Kita buat garisan tu. Ni kenapa tak segaris? Okey, kita padam ini. Okey, katalah dekat sini. H. Okey, segaris ya. Dia boleh bawa FG, FG, F ke G. Ini vektor sebab dia ada tanda arah dekat sini. F ke G adalah 6P tolak 4Q. Okey. Lepas tu G, H adalah 4P tolak 2U tolak 1Q. Okey. Dengan keadaan U adalah pemalar. Cari nilai U. Okey, disebabkan dia segaris, kita boleh anggap FG sama dengan lambda GH. Okey, lambda tu maksudnya ada pemalar lah berapa kali FG. Contoh berapa kali GH begitu. So, kita buat macam ni. FG sama dengan lambda GH. Okey, FG tadi apa? 6P tolak 4Q. Lambda kekalkan. GS jadi apa? 4P tolak 2U tolak 1Q. Okey, kita boleh darab masuk yang ni. Darab masuk ke sini juga. So, you akan dapat 4 lambda P. Akan dapat ni P. The left side is still the same You just tulis saja 6P tolak 4Q. Okay, dekat kanan ni saja yang you kena expand. Tak payah expand banyak sangat, yang penting you darab dengan lambda saja. So you get 2U tolak 1 lambda Q 4. Ini cikgu tak pisahkan lagi. Okay, cikgu just darab saja dekat sini. Ia akan jadi lambda Q. Hati-hati dalam penulisan. Okay. Lepas tu dia ada kiri dan kanan. So kita samakan kiri dengan kanan lah. Yang mana P kita sama dengan P. Okay. Jadi ini dalam sebutan P. Maksudnya itulah. Kita samakan kiri dengan kanan. Ini yang dalam sebutan Q. So siapa dekat depan Q? This one. Okay. Jadi mana yang kita nak selesaikan dulu yang senang? Adakah yang biru ataupun yang kuning? Biru. Ya, yang biru paling senang lah. So kita boleh cari lambda dulu kan. So you will get lambda equals to 3/2. Betul tak? Cikgu cepat 6 sama dengan 4 lambda. Dia akan jadi 6/4. So 3/2 lah. Okey, dah dapat lambda. Kita masuk dalam satu lagi. So kita nak cari U. So yang ini kan dia sudah ada tanda negatif, sama tanda negatif. Jadi kita tak payah ambil tanda negatif tu. Kita ambil saja yang 4. So 4 sama dengan 2U tolak 1 lambda. Nampak tak? Negatif cikgu tak ambil. So dia sama. Jadi kita ambil yang tak sama saja. So 4 kita samakan dengan 2U tolak 1 lambda. Boleh faham guys? Lambda kita dah ada. 1. Okay, lambda kita ganti 3/2. This is maths. This is maths guys. This is maths. Jadi kita buat cara maths. Yang ni darab bawa ke sebelah jadi bahagi. Okay, kalau bahagi you akan dapat 8/3. Betul tak? You kira lah kalkulator. 4 bahagi 3/2. 3/2. You akan dapat 8/3. 8/3. Ni cikgu bawa pergi sebelah. Tinggallah 2U tolak 1. Okay, bawa pergi sebelah dia akan ditambah.
Guna saja kalkulator 8/3 tambah 1. Direct saja dekat situ you akan dapat 11/3. So 11/3 u. Jadi bila you nak cari u sendiri, tu bawa bersebelah bagi, you akan dapat apa? 11/6. Boleh? Masya Allah, sangat senang. Okey, sebab dia segaris, jadi kita senang. Segaris ataupun selari kita boleh guna kaedah ni. Ya, segaris atau selari. Boleh ya? Ada masalah? Ada nak tanya? Cikgu mau salin. Ya? Apa Izra? Mau salin kejap. Oh, masalin. Nanti cikgu screenshot juga. Tak ada masalah. Cikgu screenshot bagi dekat kelas kamu. Okey. Soalan B ya. Diberi magnitude. Apa maksud magnitude? Magnitude adalah unit ya. Nilai skala. Okey. So magnitude bagi FG kita bagi adalah 6 unit. Cari magnitude bagi FH. Okay, how to find magnitude? Dia dah bagi FG itu sama dengan 6. 6 unit. Jadi berapakah FH? FG dah ada 6 unit, FH tak ada. Tapi kita dah tahu tadi lambdanya adalah 3/2 kan? Yang mana FG sama dengan lambda GH tadi. FG, cikgu bawa ni bagi sebelah per GH sama dengan lambda tadi 3/2. Jadi kalau FG 3, GH 2, total adalah 5, betul tak? Ya, 5. Kan? Sini FG 3, GH 2. Macam ni. FGH. FG 3, sini 2. So total adalah 5. Kalau dekat sini 6 unit, jadi berapakah dia punya ni? Total F ke H. Boleh nampak juga kan? Kita boleh ganti dalam sini. Tak ada masalah. Okay, kita bagi ini 6. FG 6. GH tinggal. So, ni 3/2. Kita bawa pergi sebelah. 3/2. Kita bawa pergi sebelah. Kita bawa ini pun pergi sebelah juga. So, you akan dapat GH dalam bentuk magnitude sebab nilai semua kan. You akan dapat berapa ni? 6 2/3. So you akan dapat berapa tu? Untuk GH saja dulu. So you akan dapat 4. Betul tak? Betul tak? 2, 4. Jadi kita dah dapat 4 dekat sini, 4 unit. So magnitude bagi FH ialah 6 tambah 4 equals to 10 units. Boleh? Ataupun bukan 10 unit square ya, 10 unit saja. Mari ada juga simbol kat atas ni. Unit. Boleh ah? Cikgu, Ya. kalau nak letak unit bolehkah? Dalam exam dia terima saja apa yang bagi. Ya, kalau you tak bagi unit tak apa. Yang penting nilainya betul. 10 unit. 10. Okay. Jadi berapa markah? Dah bagi markah ke dari tadi? Betul kan? Soalan A dan B. Dia ada 5 markah total. So dekat mana markah tu? The first mark is bila you samakan dengan lambda ni. Itu markah. Second, bila you dapat nilai lambda. The third one, bila you dapat
nilai U. Okay. Lepas tu soalan B ada 2 markah. The first one is yang B. Dia cari nilai ni. Okay, 1 markah. Dan jawapan akhir 1 markah. So 5 markah. So far so good? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh ya? Okay, so kita akan discuss sampai soalan 6 saja hari ini. Alhamdulillah. So far cikgu rasa you boleh jawab next time ya, insyaAllah ya. Jadi you jawab saja dengan Amin. Jawab saja dengan tenang. Tengok soalan tu berkaitan dengan apa. Sebenarnya soalan ni bukannya susah sangat. Dia hanya kasih berdebar-debar sajalah kan. Okay, dia tak susah sangat sebenarnya. Dia topik-topik yang mudah. Okay, you anggap saja mudah. Dia akan jadi mudah insyaAllah. Itu doa kan. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa take note ya. Okay, itu saja. Terima kasih cikgu. Sama-sama semua. Bye.